Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 4 Al-Ghazali, Siti Tahfiz Ibadur Rahman. Okay. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi peluang oleh Allah untuk menimba ilmu, untuk masuk ke kelas-kelas PDPR yang dilaksanakan daripada rumah kan. Okay. Jadi hari ini untuk kelas sirah seperti biasa, baca doa dulu dan boleh tengok semula video yang Mu'alimah tunjuk ni dah. Okey. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Hari ini kita hari Rabu 1 September dah 2021. 1 September maksudnya 1 hari bulan 9. Kita start PDPR bulan 4 dah. Lama dah kita belajar dari rumah ni. Okey. Sirah hari ini kita akan masih di tajuk 7, pembangunan negara Islam. Dan sekali lagi Mu'alimah nak ingatkan, negara Islam ni kena ada dalam kepala kita adalah negara Islam Madinah. Yang kita belajar ni, negara Islam Madinah yang maksudnya kita nak buat sebagai satu contoh untuk pembangunan negara Islam yang lain. Okay, ni pembangunan negara Islam Madinah iaitu negara Islam pertama. Okay. Okay. Sebelum ni kita ada belajar beberapa bab, masjid, pendidikan, apa lagi pentadbiran kan. Okay, jadi hari ini kita nak belajar tentang apa ni? Okay. Kita nak belajar tentang ekonomi. Dah hari ni ekonomi. Jadi pembangunan negara Islam dari sudut ekonomi. Okay, pertamanya Mu'alimah nak tunjuk sedikit lah. Okay, kemajuan ekonomi yang dari sudut bukan Islam. Okay, dia lebih kepada inilah, maksudnya bangunan tinggi-tinggi, tengok ni pelik daripada orang kan. Dia secara zahir sahaja dia nak tunjuk pembangunan ekonomi dia. Biarlah ada rakyat yang masih tak ada rumah, contohnya gelandangan kan, terpaksa tidur di bawah-bawah jambatan. Maksudnya macam gitulah. Kemajuan ekonomi bukan Islam ni, dia orang kaya akan bertambah kaya, tapi orang miskin akan bertambah miskin. Tetap tak ada apa-apa. Jadi pembangunan dia hanya zahir sahaja. Okey. Kalau Islam ni pula macam mana? Okey, kalau kemajuan ekonomi Islam ni, tengok bukan saya sahaja ni Mu'alimah tunjuk. Kartun Minion ni, okey. Tengok. Mula-mula yang seorang ni je ada payung. Lepas tu yang kedua pun ada payung juga. Yang pertama ni tolong payungkan, yang kedua ni juga. Yang kedua ni pun happy. Okey, maksudnya apa? Asas kemajuan ekonomi Islam adalah Islam ni dia harta tu tidak berputar pada satu golongan sahaja. Contohnya orang kaya sahaja, tak. Kita tengok macam mana cara kemajuan ekonomi Islam dah. Okey, dan rakyatnya happy lah. Rakyatnya gembira kan. Okey, jadi semua orang dapat sekurang-kurangnya lah keperluan asas yang cukup untuk semua orang. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran pun Allah selalu cerita yang kekayaan ni Allah bagi pada sesetengahnya dan tidak bagi pada sesetengahnya. Kadang-kadang bukan sebab kita tak soleh, tapi ada sebab Allah tak bagi. Pertamanya Allah nak suruh bantu membantu. Kalau semua kaya, siapa nak bantu membantu? Kan? Okey, jadi kita akan rasa kita memerlukan satu sama lain. Orang kaya pun dia perlukan orang miskin. Kita tengok kenapa orang kaya perlukan orang miskin. Okey. Okey, buka buku teks muka surat 49. Okey, Mu'alimah besarkan. Okey. Unit 4, ekonomi. Setelah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, Islam telah tersebar luas di sana. Kebanyakan suku kaum Arab mula memeluk Islam kerana hanya Islam agama terbaik pernah mereka temui. Islam berkembang sehingga kesempadan Empayar Rom dan Parsi meliputi seluruh semenanjung tanah Arab. Okey.
Ni luas, semakin bertambah luas dah. Empayar Islam, tempat negara Islam ni. Okay, luas dah, semakin luas. Okay, orang Arab yang sebelumnya merupakan suku kaum yang saling bermusuhan, mubalah berperang, akan tetapi Islam berjaya menyatukan mereka menjadi satu bangsa yang berpusat di Madinah di bawah satu akidah atau pegangan kepada Allah dan Rasul. Okey. Kita tengok apa kaitan dengan ekonomi kan? Okey. Mereka hidup dengan aman serta saling bantu-membantu antara satu sama lain. Okey. Kita tengok kalau kita sekarang kita tak boleh keluar kan sebab kita takut COVID-19 kan. Jadi ekonomi kita pun terjejas juga. Okay. Jadi aman ni dulu perlu datang sebelum daripada perkembangan ekonomi. Jadi masa yang jahiliah tu dia orang selalu bergaduh, selalu berperang. Macam mana ekonomi nak berkembang? Tapi bila Islam datang tadi, Islam menyebabkan mereka dah tak bermusuh. Jadinya macam ekonomi tu dengan sendirinya berkembang lah. Sebab masing-masing beli-membeli, beli-membeli pula, jual-beli, berjual-beli antara satu sama lain kan. Bermuamalat dengan baiklah antara satu sama lain. Okey. Keamanan yang wujud telah menyebabkan ekonomi Madinah berkembang. Kota Madinah dengan sendirinya menjadi tempat menjalankan urusan perdagangan yang penting selain dari kota Mekah. Jadi kota Madinah sendiri yang jadi tempat menjalankan urusan perdagangan yang penting. Negara Islam kita sendiri. Okey. Seterusnya ke surat 50. Okey, ni suku Arab yang telah memeluk Islam. Okey, minta maaf saya ingat sikit. Suku Arab yang telah memeluk Islam. Dia kena buat apa? Membayar zakat dengan redha. Okey, sebab tu yang ni tadi Mu'alimah kata orang kaya pun memerlukan orang miskin. Sebab kalau tak ada orang miskin, maksudnya kerana mereka mengetahui ia ni zakat adalah kewajipan bagi orang yang beriman. Tak bolehlah orang beriman nak bayar zakat. Susahlah dah. Boleh bayar kat Baitul Mal. Tapi susahlah sikit nak bayar sebab tak ada orang miskin. Ada sampai satu zaman Islam gemilang sehingga tak ada orang miskin. Orang kaya ni macam mencari-cari untuk diberi orang yang nak diberi zakat. Kan? Okay. Bagi orang yang tidak memeluk Islam pula, kena buat apa? Dia wajib bayar cukai perlindungan nyawa dan harta. Cumanya bayar zakat ni dunia akhirat. Dapat dua-dua. InsyaAllah kemudahan di dunia, pertambahan rezeki di dunia dan juga pahala dan masa depan yang baik di akhirat. Kan? Tapi bila kita bayar cukai perlindungan sahaja, kewajipan terhadap negara je lah di dunia sahaja. Tapi di akhirat tak ada gapo-gapo dah. Okey. Semenjak penaklukan ke atas Parsi dan Rom, penguasaan Islam bertambah luas. Ekonomi Islam menjadi cukup matang sehingga mampu membiayai pembangunan dan kemajuan peradaban Islam. Jadi senang sahaja tajuk ekonomi ni. Kita kena ingat flow dia adalah, alirannya adalah kenapa ekonomi Islam ni boleh berkembang? Kerana mula-mula sekali negara Islam Nabi menyatukan dulu antara penduduk di Madinah tu sendiri, sama ada yang Islam ataupun yang bukan Islam. Dah, dia menyatukan dulu. Okey, jadi bila ada rasa bila dah tak berperang, dah tak bermusuh, rasa aman, jadi senang nak buat aktiviti ekonomi. Okay. Jadi bertambah aktiflah aktiviti ekonomi. Dan juga yang poin yang kedua adalah dalam ekonomi Islam ni, maksudnya kekayaan tu tidak berputar dalam golongan yang sama, yang kaya sahaja. Yang kaya dia kena keluarkan zakat kan kepada orang miskin. Jadi orang miskin pun sekurang-kurangnya cukup untuk keperluan asas
kehidupan dia. Tak ada hok sampai merempat. Dah, itulah antara ekonomi negara Islam. Dah. Okey. Jadi, untuk memahamkan awak lagi tentang ekonomi, okey, boleh buat latihan 1, buku aktiviti muka surat 34. Sambil isi tempat kosong, sambil baca dan faham, ingat semula apa yang Mukadimah terangkan. Okey, dan juga latihan 2, muka surat 35. Okey, jadi Mukadimah harap dengan penerangan daripada video ini tentang tajuk ekonomi yang agak senang daripada yang lain kan, sikit daripada yang lain ya. Awak boleh memahamilah macam mana ekonomi negara Islam Madinah yang kita nak jadikan model kepada ekonomi negara-negara Islam yang lain. Dan Mukadimah harap awak nak belajar lagi tentang ekonomi negara Islam, kerana ekonomi Islam ni sangat menarik dan kita akan nampak Islam ni bijak. Ekonomi Islam ni jauh lebih bijak daripada ekonomi Barat. Jadi siapa-siapa yang mungkin bercita-cita nak jadi orang ekonomi, nanti boleh belajar lagi pasal ekonomi Islam. Okey. Jadi setakat tu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ilal liqa.